Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azra binti Hairuddin, nombor matrik 278732. Kumpulan kami akan membentangkan tentang cukai pendapatan individu di Amerika Syarikat. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang konsep kajian. Konsep kajian ini adalah berkaitan dengan salah satu jenis cukai di negara Amerika Syarikat, iaitu cukai pendapatan individu. Bagi latar belakang cukai, Amerika Syarikat mengenakan cukai pendapatan progresif apabila kadar meningkat dengan pendapatan. Cukai pendapatan persekutuan telah ditubuhkan pada tahun 1913 dengan pengesahan pindaan ke-16. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama adalah untuk mengkaji sistem cukai pendapatan individu. Yang kedua adalah untuk mengkaji tujuan cukai pendapatan individu. Dan yang ketiga adalah untuk mengkaji pengelasan cukai individu di Amerika Syarikat. Skop kajian pula adalah untuk memfokuskan tentang jenis cukai pendapatan individu di Amerika Syarikat. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang definisi cukai pendapatan individu. Cukai pendapatan merupakan cukai yang dikenakan ke atas pendapatan yang diperolehi daripada individu ataupun perniagaan. Cukai pendapatan merupakan sumber pendapatan bagi kerajaan. Manakala, cukai pendapatan individu ialah cukai yang dikenakan ke atas gaji, faedah, dividen dan juga pendapatan lain yang diperolehi seseorang sepanjang tahun. Baiklah, seterusnya tujuan cukai pendapatan individu dilaksanakan di Amerika Syarikat. Seperti yang kita tahu, menurut catatan, negara Amerika Syarikat adalah negara yang pertama sekali memperkenalkan cukai pendapatan individu ini pada tahun 1862 untuk membiayai perang saudara mereka. Namun apabila tamat perang saudara itu, cukai ini dimasukkan dan diperkenalkan kembali pada abad ke-20 dengan tujuan yang berbeza, iaitu untuk membiayai dasar-dasar yang dilaksanakan di negara tersebut untuk keselamatan sosial, kesejahteraan rakyat, pendapatan dan sebagainya lagi. Namun, ada 2 tujuan utama yang digariskan oleh kumpulan kami menerusi kajian ini, iaitu yang pertama adalah mengapa cukai pendapatan Amerika Syarikat individu di Amerika Syarikat ini diperkenalkan adalah pertama sekali adalah sebagai sebuah pendapatan negara ataupun punca pendapatan negara, yang mana dana ni digunakan untuk melaksanakan dasar-dasar di negara tersebut. Kita tahu bahawasanya sumber pendapatan negara ni banyak dan di antaranya adalah cukai pendapatan individu ni. Sebab kalau kita tengok pada tahun 2020, iaitu tahun 2020 saja, hampir 144.1 million penduduk di negara tersebut dan hampir 75% daripada penduduk ni di negara tersebut individunya mempunyai rata-rata pendapatan tinggi lah dalam pekerjaan seharian mereka. Kerana kalau kita tahu negara Amerika Syarikat adalah antara negara yang maju, bukan? Jadi pendapatan individu mereka pun lebih baik daripada negara-negara lain. Oleh itu tidak dapat dinafikan lah, pungutan cukai ni dikenakan adalah untuk meningkatkan dan menjana pendapatan negara. Dan apabila pendapatan negara ini dijana, maka dana ini digunakan untuk disalurkan melalui pelbagai polisi ataupun dasar-dasar yang dilaksanakan di negara Uncle Sam ini. Sebagai contoh, dasar kesihatan kebangsaan, yang mana kalau kita tengok pada krisis COVID-19 ni, kerajaan Amerika Syarikat, Senat Amerika Syarikat telah meluluskan hampir $900 bilion pakej bantuan terhadap golongan rakyat yang terjejas akibat COVID-19 ini. Dan seterusnya, kalau kita lihat lagi pembaikan, penambahbaikan infrasarana, infrastruktur, pengangkutan, penerbangan dan sebagainya lagi digunakan dengan dana-dana cukai-cukai inilah, dan antaranya salah satunya adalah cukai pendapatan individu. Dan seterusnya, selain daripada itu yang pertama, seterusnya adalah tujuan cukai pendapatan individu ini diperkenalkan di Amerika Syarikat adalah untuk mengekalkan kestabilan ekonomi. Kita tahu walaupun negara Amerika Syarikat ini umum mengetahui adalah satu negara yang maju, namun tidak dapat dinafikan bahawasanya masih terdapat 80 juta penduduknya yang miskin tegar, yang terdiri pada golongan gelandangan dan sebagainya lagi. Jadi, untuk mengatasi jurang ini, untuk mengekalkan kestabilan ekonomi, iaitu mereka akan mengenakan cukai pendapatan individu yang berbentuk progresif, di mana golongan individu yang berpendapatan lebih tinggi ni akan dikenakan cukai lebih tinggi berbanding golongan individu yang berpendapatan rendah ni. Jadi, implikasi daripada kutipan cukai itu dapat disalurkanlah kepada 18 juta penduduk yang berada dalam ranking tahap kemiskinan tegar ini. Kerana
Apabila kemiskinan dapat dibasmikan, maka kestabilan ekonomi pun dapat distabilkan. Sebab antara salah satu faktor untuk menstabilkan ekonomi adalah sesebuah negara itu perlu merapatkan jurang pendapatan. Jadi inilah di antara dua tujuan utama terhadap cukai pendapatan individu yang diperkenalkan di Amerika Syarikat. Seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Muhammad Faiz bin Muhammad Faizul. Nombor metrik 279740. Saya akan membentangkan tentang pengelasan cukai. Jadi seperti di negara-negara lain, Amerika Syarikat ni juga menggunakan cukai pendapatan individu secara progresif, di mana individu yang mendapat pendapatan yang banyak akan dikenakan cukai yang lebih tinggi berbanding individu yang berpendapatan rendah. Di Amerika Syarikat juga, setiap negeri juga mempunyai sistem pencukaiannya yang tersendiri, di mana cukai akan dikenakan kepada penjual, dan beberapa kerajaan tempatan juga mempunyai cukai upah. Amerika Syarikat juga mengamalkan cukai secara langsung dan cukai tak langsung. Cukai langsung ialah cukai yang dibayar secara terus kepada kerajaan, termasuk cukai pendapatan, cukai jualan dan cukai harta. Di negara Amerika Syarikat juga menggunakan cukai langsung yang progresif, sama seperti negara-negara yang sedang membangun seperti Malaysia. Kadar cukai pendapatan individu bagi penduduk bermaustatin boleh diklasifikasikan seperti berikut. Bagi penduduk bermaustatin, yang pertama adalah memfailkan pemfailan bersama, kedua memfailkan perkahwinan secara berasingan, ketiga ketua isi rumah, dan keempat bujang. Bagi penduduk yang tidak bermaustatin pula, individu yang tidak bermaustatin ini akan dikenakan cukai berdasarkan kadar pendapatan secara efektif atas tujuan melakukan perdagangan atau perniagaan di Amerika Syarikat, seperti pampasan untuk perkhidmatan. Jadi cukai yang dikenakan adalah tetap sebanyak 30% untuk pendapatan yang tidak berkait rapat dengan kegiatan perdagangan atau perniagaan seperti pendapatan dividen dan royalty. Selamat sejahtera Prof. Nama saya Lavanya Batmanada, nombor metrik 279326. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kadar cukai yang digunakan di Amerika Syarikat. Di Amerika Syarikat, cukai persekutuan dikenakan dengan mengikut sistem progresif. Ini dapat dibuktikan pada tahun 2022, kadar cukai progresif persekutuan ialah 10%, 12%, 22%, 24%, diikuti dengan 32%, 35% dan akhirnya 37%. Kadar cukai pertama sebanyak 10% digunakan untuk pendapatan kurang daripada $10,275 untuk individu bujang dan $20,550 untuk pasangan berkahwin yang memfailkan penyataan cukai bersama. Kadar cukai tertinggi iaitu sebanyak 37% digunakan untuk pendapatan melebihi $5,399 untuk pembayar cukai tunggal dan $64,950 untuk pemfail berkahwin bersama. Cukai pendapatan Amerika Syarikat adalah progresif kerana kadar cukai yang dikenakan adalah seiring dengan pendapatan individu. Ini dapat dibuktikan jika pendapatan individu meningkat dan berada dalam golongan yang berpendapatan tinggi, kadar cukai yang dikenakan akan meningkat untuk golongan tersebut. Sebaliknya, bagi individu yang berpendapatan rendah dan mempunyai tanggungan, golongan ini dikecualikan untuk membayar cukai pendapatan dan kerajaan persekutuan mungkin akan memberi subsidi kepada golongan berpendapatan rendah. Berikut adalah jadual yang didapati tentang cukai pendapatan individu di Amerika Syarikat pada kadar 10% sehingga 37% pada tahun 2021 dan juga tahun 2022. Perbezaan yang jelas dapat dilihat pada kadar cukai dan juga pada pendapatan individu yang didapati. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan. Nama saya Muhammad Arif bin Nasri, nombor metrik 27938, akan membentangkan di bahagian prinsip cukai di Amerika Syarikat. Cukai merupakan sumber terbesar hasil kerajaan. Berdasarkan prinsip cukai yang dikayaskan oleh Adam Smith, sistem cukai negara telah mencapai
kecekapan berdasarkan kutipan cukai. Ini bagi menggalakkan kesan negatif terhadap pertukaran dan penggunaan sumber dalam ekonomi. Berdasarkan sistem cukai, Amerika Syarikat telah menunjukkan keberkesanan dalam mengutip cukai. Hal ini kerana negara tersebut telah mengamalkan sistem cukai peribadi langsung yang hanya mengenakan kadar cukai ke atas peningkatan pendapatan individu. Lebih-lebih lagi, negara itu telah komited dengan prinsip keadilan dalam membayar cukai kepada masyarakat. Berdasarkan kadar cukai yang ditetapkan oleh pemerintah, kesenjangan pendapatan antara individu berpenghasilan rendah dengan individu berpenghasilan tinggi dihitung dengan sesuai dengan kadar cukai yang ditetapkan kepada individu tersebut. Ini akan membantu mengimbangi pertumbuhan ekonomi negara. Prinsip cukai yang biasa digunakan sebagai ukuran keberkesanan cukai termasuk equity, kecekapan ekonomi dan keberkesanan pentadbiran cukai. Prinsip keadilan memerlukan cukai dilaksanakan secara adil dan saksama dalam masyarakat. Kecekapan ekonomi pula bermakna percukaian tidak seharusnya membakar masyarakat dengan kos yang boleh elakkan yang berlebihan tanpa menghalang matlamat pembangunan ekonomi. Keberkesanan pentadbiran membayangkan bahawa pengepastian dan kutipan hasil cukai tidak memerlukan kos yang tinggi untuk kerajaan dan pembayar cukai. Walaupun ketiga-tiga prinsip ini diterima umum, terdapat konflik atau percenggahan antara prinsip tersebut yang memberi kesukaran kepada pihak kerajaan untuk memenuhi ketiga-tiga kriteria secara serentak apabila melaksanakan rasa cukai. Hal ini kerana penekanan terhadap prinsip keadilan akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi dan melibatkan kos pentadbiran yang tinggi. Equity adalah prinsip asas yang penting bagi semua anggota masyarakat. Setiap pembayar cukai perlu membayar secara adil yang membiayai kos pentadbiran kerajaan. Walau bagaimanapun, tiada persetujuan khusus mengenai cara pengagihan sumbangan oleh pencarum perlu dilakukan bagi mencapai keadilan untuk semua pihak. Dua teori yang biasa digunakan untuk membahaskan prinsip ini dalam kalangan ahli ekonomi ialah teori kadar faedah dan teori keupayaan membayar. Selain itu, dalam perbincangan kita tentang kecekapan ekonomi, kita hanya akan mempertimbangkan kesan negatif cukai. Apabila kadar cukai yang rendah dalam sektor awam adalah sebahagian kecil daripada ekonomi, kesan cukai individu dan amalan ekonomi tidak akan menjadi ketara. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa kerajaan memperkenalkan sistem dengan kadar cukai yang berbeza dan menggunakan kadar cukai yang lebih rendah daripada cukai tunggal pada tahap yang lebih tinggi. Jika tarif kadar yang lebih tinggi, kesan negatif akan memberi kesan yang lebih besar kepada ekonomi. Di samping itu, kriteria pentadbiran cukai yang berkesan juga penting untuk perancangan sistem cukai. Yayasan dan kutipan cukai memerlukan penggunaan kaki tangan dan peralatan. Peranan pentadbiran cukai ini adalah sebagai bahagian daripada perkhidmatan awal dan mesti dilakukan dengan lebih baik. Perkhidmatan yang baik ini mesti diberi pada harga yang berbetul. Ciri sistem cukai yang baik adalah cukai tidak mempunyai kos pentadbiran yang berlebihan. Kos ini akan meningkatkan jika sistem cukai menjadi lebih kompleks. Sebagai contoh, cukai pilihan pria awam dan cukai jualan adalah murah, lebih mudah urus daripada pendapatan. Walau bagaimanapun, kadar cukai yang kompleks mungkin lebih seksama daripada cukai berstruktur. Oleh itu, mestilah ada keseimbangan dalam mengiktiraf betapa kompleksnya sistem cukai untuk keadilan. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pemerintah seterusnya. Akhir sekali, saya akan membincangkan tentang kesimpulan bagi tugasan kumpulan kami. Cukai pendapatan individu dikenakan adalah bertujuan untuk menanggung kos perkhidmatan awam seperti kos keselamatan sosial, pendidikan serta pertahanan negara. Pengelasan cukai pendapatan individu di Amerika Syarikat terbahagi kepada dua kategori, iaitu untuk penduduk bermaslahatin dan juga penduduk tidak bermaslahatin. Bagi prinsip percukaian pula adalah bersifat equity, kecekapan dan juga keberkesanan dalam pentadbiran cukai. Cukai pendapatan individual merupakan cukai yang sangat penting bagi negara Amerika Syarikat untuk menjana pendapatan negara dalam pelbagai sektor. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.